Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sebelum daripada kita menceritakan doa-doa yang bersangkut paut dengan dalailul khairat, jadi saya nak sebutkan di sini sebagai satu hadis lagi ya. Satu hadis tentang fadilat salawat, sebagaimana Nabi ada menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tiada sempurna iman seseorang kamu sehingga adalah aku terlebih kasih kepadanya daripada nyawanya, hartanya, anak-anaknya, kedua ibu bapanya dan manusia sekaliannya. Itu Nabi kata. Jadi meletakkan kasih sayang kepada Rasulullah SAW mengatasi segala-galanya, baru sempurna iman seseorang. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu nak mencintai, nak merindui Rasulullah SAW, tak dapat tidak kita kena mengenal apa itu batin Muhammad, apa itu zuhir bagi Muhammad SAW. Baru kita dapat mengenal, kita dapat merindui, mencintai Nabi Muhammad SAW. Oke, disebutkan di dalam satu kisah, ceritanya ada sebut di belakang kitab Ad-Durrun Nafis, yaitu Sufyan Tsauri. Suatu ketika bila beliau pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji, beliau nampak seorang budak yang mana daripada permulaan amalan haji dia sampai habis diikuti oleh Sufyan Tsauri. Mulut budak tersebut hanya berkata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia tak ada dah baca labbaik Allah apa semua, tak ada dah, semua selawat. Sufyan Tsauri tengok pelik, ajiblah budak ni, masya-Allah, dia kata. Habis saja amalan haji, dia terus pergi berjumpa dengan budak tersebut. Dia dah berjumpa, dia pun beritahu. Dia kata, saya ni peliklah nampak kamu ni. Saya perhatikan daripada awal kelakuan kamu mengamalkan ibadat haji ni, amalan haji, hanya mulut kamu berselawat kepada Nabi Muhammad tak berhenti. Jadi ada apa rahsia di sebalik amalan kamu ni? Budak pun bercerita, dia kata, sebenarnya aku datang ke Mekah ni 2 orang. Aku datang dengan ayahku. Jadi sebelum tibanya untuk melakukan amal ibadat haji di dalam kemah, ayah aku meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, Allah Ta'ala jadikan seluruh badan dia warna hitam macam terbakar. Dia kata, aku dalam keadaan takut, malu, terkejut, semua adalah. Sehingga aku menangis di tepi jenazah ayah aku ni. Menangis sampai aku tertidur. Bila aku tertidur, aku bermimpi nampak pintu kemah yang aku duduki serta jenazah ayah aku ni dibuka. Bila terbuka, masuklah seorang pemuda yang begitu cantik, yang nampak hebat. Pemuda tersebut datang masuk, buka jenazah ayah dia, dan dia sapu jenazah ayah dia. Bila disapu jenazah ayah dia ni, bertukar jenazah ayah ni daripada gelap hitam terbakar tadi berwarna putih bersinar, bercahaya. Aku perhati apa yang dibuat oleh orang muda tadi. Bila selesai daripada tu, orang muda tadi nak keluar, aku pegang kaki dia. Aku bertanya kepada pemuda tersebut, siapa kamu ni? Dia bertanya. Pemuda itu menjawab, akulah Rasulullah SAW. Aku datang hari ini ialah kerana nak membantu ayah kamu. Sebenarnya ayah kamu ni adalah seorang yang fasik, suka buat maksiat. Jadi Allah Ta'ala jadikan ketika dia meninggal dalam keadaan macam ni. Tetapi ayah kamu ni walaupun dia fasik, mulut dia ni hari-hari tak berhenti berselawat kepada aku. Jadi hari ni ayah kamu susah, ketika dia hidup dia ingat aku, ketika dia mati dalam keadaan susah, aku ingat dia. Jadi aku datang hari ni untuk membantu ayah kamu. Budak tadi pun terjaga daripada tidur. Bila terjaga daripada tidur, dia tengok jenazah ayah dia, masya Allah, memang sungguh. Jadi dalam keadaan bercahaya putih bersinar. Dia pun yakin, dia kata, masya Allah, ini Rasulullah sendiri yang
membantu. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab ni aku percaya, dia kata, orang yang mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah Rasulullah, segala keberatan, sesuatu yang memberati umat dia, sebenarnya Rasulullah dah pikul. Ketika hampir ajal, Rasulullah dah pikul kematian umat dia, kesalahan umat dia, atas doa dia, ya Allah, hari-hari, wahai Aisyah, suka dah aku doakan kamu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu yang terdahulu dan dosa kamu yang terkemudian. Siti Aisyah lepas Rasulullah kata macam tu, dia ketawa. Kata, ya Rasulullah, macam mana aku tak suka kamu doakan aku macam ni? Aku suka sangat. Begitulah Nabi kata, tiap-tiap malam aku akan berdoa, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah, ampunkanlah dosa sekalian umat aku, ya Allah. Tiap-tiap malam aku mendoakan mereka bagaimana doa ini. Jadi kalau macam tu, sahutlah doa Nabi Muhammad, berterima kasih atas dia dengan memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Insyaallah. Ini sebahagian daripada fadilat berselawat. Begitu juga sebagaimana disebutkan dalam satu kisah, seorang kanak-kanak yang berjumpa dengan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, pengarang bagi Maulid Ad-Dibai. Ketika Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai hendak pergi Madinah, nak melakukan amal ibadah umrah, nak pergi Madinah sekali lah. Budak tu kata, aku nak ikut, aku nak jumpa ziarah makam Rasulullah. Syekh Abdul Rahman kata, tak boleh, kamu budak lagi, ini perjalanan yang jauh ni, 5-6 hari perjalanan, susah, nantilah besar nanti kamu ikut. Budak tadi dah tak bagi, dia pun tinggal. Bila dia dah tinggal, kemudian Syekh Abdul Rahman bergerak dengan kumpulan dia, naik unta apa semua ke Mekah. Bila sampai ke Madinah, tergolek budak tadi keluar daripada, rupanya di bawah unta tu ada tempat simpan barang. Dia menyusup di bawah simpan barang tadi. 5-6 hari tak makan, dan dalam keadaan dia ni lemah badan. Turun dia daripada unta tersebut, dia ambil debu Madinah tu, kawasan yang mulia, dia letak di atas kepala dia, dia bergerak, dia kata, alhamdulillah aku sampai, aku nak ziarah makam Rasulullah. Dia pun ziarah. Bila dia ziarah makam Rasulullah, habis dia ziarah makam Rasulullah, dia meninggal. Abdul Rahman Ad-Dibai uruskan jenazah dia, uruskan tanam di Baqi'. Setelah tanam di Baqi', tahun depan dia datang ziarah makam Nabi Muhammad. Bila ziarah makam Nabi Muhammad, di ziarah makam budak yang tadi, yang ikut dia tadi. Bila dia ziarah makam budak tu, dia nampak makam budak tu berganjak daripada tempat asal dia, berganjak makin mendekat. Begitu juga tahun lagi satu, dia tengok makin mendekat sampai makam budak. Dalam bilik makam Rasul tu ada seorang makam budak kecil yang duduk berhampiran dengan makam Rasulullah. Kenapa? Kemuliaan dia cinta kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala jadikan di atas dunia makam dia berhampiran dengan makam Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Hebat. Ini orang panggil cinta, bahasa cinta semua. Setara budak kecil macam ni pun, yang disebutkan oleh Hasan Bisri, dia kata budak ni boleh mencintai Rasulullah sedangkan dia ni belum balik lagi. Apatah lagi kita ni. Bermakna kalau kita tak ada terlintas di hati kita kecintaan kepada Rasulullah, bermakna pahamlah kerasnya hati kita. Qaswatul qulub, keras hati kita, tak dapat memandang rahsia Allah Subhanahu wa taala pada seluruh alam semesta. Cuba kita muhasabah diri kita balik hari-hari, ada tak kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Itu sebahagian daripada cerita-cerita ataupun fadilat-fadilat selawat kepada Nabi Muhammad.